KPM. Hakim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kenapa Ustaz baca Yasin ni? Apa salah saya? Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Teroka Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Lokman Hakim. Sebelum tu seperti biasa, di mana pun kita berada, ke mana jua kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menentang COVID-19. Baiklah, bersama dengan kita semua di studio pada hari ini iaitu Ustaz Baihaqi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita Roman, semua pada hari ini. Ya Ustaz? Apa persamaan kita hari ini? Persembahan kita Ustaz? Ya, Tak tahu Ustaz. Apa Ustaz? kita dua-dua handsome hari ini. Dua-dua handsome Ustaz? Okey, tak dinafikan Ustaz. Yang itu memang tak dinafikan. Baik Ustaz, sebelum kita nak bersembang lebih jauh, apa kata kita buat SOP dulu? Okey, baik. Okey, yang pertama saya pakai dulu. Yang kedua jemput Ustaz. Bukan apa sebab kadang-kadang kita suka pegang macam-macam Ustaz. Dan yang kedua, di mana pun kita berada, kekalkan penjarakan fizikal dan terus pakai pelitup muka untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baik Ustaz, saya rasa tak seronoklah pula kalau kita berdua sahaja hari ini. Kalau saya nak jemput kawan-kawan lain bersama dengan kita, boleh ke Ustaz? Ya, silakan. Baik Ustaz, tapi sebelum kita nak kenal dengan murid-murid dalam talian, kita nak kenal dulu lah Ustaz. Orang kata kalau tak kenal, maka tak cinta. Ya, betul. Mungkin Ustaz boleh kenalkan Ustaz dari sekolah mana dan sebagai guru apa Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Baihaqi bin Man Akhir daripada SMA Al-Falah, Parit Tok Ngah, Tanjung Piandang, Perak. Dan saya mengajar Usul Al-Din. Usul Ad-Din. Okey, baik, kita dah kenal dah Ustaz Baihaqi kita. Sekarang kita nak berkenalan pula dengan kawan-kawan kita, murid-murid dalam talian. Assalamualaikum semua. Jemput masuk. Ini dia. Wah, segak-segak Ustaz macam kita Ustaz. Ya. Cantik-cantik belaka. Tapi kita segak lagi lah. Kita segak lagi Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Mungkin boleh kenalkan nama dan dari sekolah mana. Silakan. Bermula dengan yang pertama iaitu Nurul Shifaq. Silakan Shifaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Shifaq binti Muhammad Nizam dari Sekolah Menengah Agama Al-Falah. Boleh panggil saya Shifaq. Okey, seterusnya Alia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ali Syahira binti Kamaruddin. Boleh panggil Syahira. Saya dari Sekolah Agama Al-Falah. Okey, baik. Terima kasih kepada Alia. Seterusnya Syauqi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syauqi Muhammad Farid dari SMA Al-Falah. Boleh panggil Syauqi. Okey, baik. Terima kasih kepada Syauqi. Seterusnya Izzah. Silakan Izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah Nabila binti Muhammad Fitri. Boleh panggil Izzah. Okey, baik. Dan yang seterusnya Irdina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irdina Safina binti Syahrudin. Boleh panggil Irdina. Saya dari Sekolah Menengah Agama Al-Falah. Okey, baik. Dan yang terakhir kita ada Hakim. Sama Ustaz, nama dengan saya. Silakan Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim bin Sulaiman. Boleh panggil Hakim.
Berasal di sekolah SMA Al-Falah. Okey, terima kasih kepada Hakim. Betul lah Ustaz, orang kata nama Hakim ni handsome Ustaz. Ya. Okey, baik. Terima kasih kepada semua murid dalam talian yang sudi bersama dengan kita dari Sekolah Menengah Al-Falah, Parit Tok Ngah, Perak. Baiklah, Ustaz, ramai yang duk tanya Ustaz. Tadi, yelah, saya sebenarnya duk tunggu Ustaz tadi. Ya. Tapi Ustaz datang lambat. Saya pun scroll lah media sosial sampai terlelap Ustaz. Ustaz datang tiba-tiba baca Yasin. Kenapa Ustaz? Kerana Nabi Muhammad SAW ada menceritakan kepada kita tentang satu zaman yang akan datang anak-anaknya, iaitu pemuda-pemuda umat pada ketika itu yang mengabaikan solat. Baik Ustaz. Jadi jangan kita abaikan solat Ustaz. Ya. Okey, adakah Ustaz hadis Ustaz yang tentang solat ni Ustaz? Ada. Nanti kita akan terokah insya-Allah. Okey, baik. Jadi itulah dia kepada kita semua, jangan tinggalkan solat sebab solat ni orang kata tiang agama Ustaz. Ya, Kalau tiang Imaduddin. runtuh, maka agama kita akan runtuh juga. Baiklah, banyak lagi yang kita ingin teroka bersama dengan Ustaz Baihaqi, tetapi sebelum tu saya nak minta izin untuk rehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh, silakan. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, Allah SWT mengurangkan keberkatan umur kepada mana-mana umat Islam yang meninggalkan solat ketika mereka masih hidup. Syok pula main helikopter ni. Baik, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir dari Sekolah Menengah Agama Al-Falah, Parit Tok Ngah, Perak, juga murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Agama Parit Tok Ngah, Perak. Baiklah, bagaimana murid setakat ni? Boleh kita teruskan? Kalau boleh tunjuk sikit macam ni. Tanda semangat. Buat begini. Sama-sama buat macam ni. Okey, baik. Okey Ustaz, saya tengok banyak Ustaz permainan depan saya ni Ustaz. Ya. Tadi pun saya duduk main helikopter Ustaz. Syok pula tengok. Jadi Ustaz, kalau kita main helikopter ni, adakah itu juga dalam orang kata perkara yang mensia-siakan solat Ustaz? Nak main helikopter tak sia-sia. Boleh main untuk kegembiraan, seronok. Tapi jangan berlebih-lebih. Tapi hari ini kita akan meneroka tajuk hadis kita pada hari ini dengan kita minta kepada pelajar untuk jawab beberapa soalan. Cantik Ustaz. Okey, silakan Ustaz. Okey, minta pada murid contoh soalan yang Ustaz nak berikan kepada kamu ialah Ustaz nak kamu berikan kepada Ustaz contoh perkara-perkara ataupun permainan ataupun apa saja yang boleh menjadikan kita ini orang yang mengabaikan solat dan kita mengabaikan waktu solat. Jadi Ustaz minta pada murid yang ada di hadapan Ustaz yang ada pada hari ini untuk menjawab soalan tersebut. Okey, siapa yang nak bantu Ustaz? Sila angkat tangan. Okey, siapa tu? Hakim. Silakan Hakim. La'ibun Quratul Qadam. La'ib Quratul Qadam. Ya. Bermain bola. Main bola tak salah. Saya suka main bola Ustaz. Tapi main bola waktu maghrib. Oh, salah Ustaz. Salah. Okey. Main bola tak salah, Tak tapi salah. main waktu maghrib itu yang salah. Azan tapi masih lagi main bola. Masih lagi skor Ustaz. Ya. Tak boleh Time tu yang skor banyak pun. Okey, baik Ustaz. Itu tentang pemain bola. Okey, siapa lagi nak bagi contoh? Sila angkat tangan cepat. Okey, contoh pertama tadi Hakim bagi iaitu bermain bola. Yang kedua, okey, Syauqi silakan. Istaghailul Facebook bighairil had. Bermain Facebook tanpa had. Seronok kan nak main Facebook, jawab soalan dalam Instagram dan sebagainya. Contohlah tanpa had. Terlalu edik orang tak apa, terlalu ketagih. Ya, ada orang jenis tu kan. Dan rasanya kita pun lebih kurang macam tu juga. Itu saya senyap Ustaz. kita Rasa Ustaz. kita kena kawal lah, kita kena kawal. Jangan jadi orang yang terlalu teruja dengan media sosial ni. Ya, betul Ustaz. Ya. Asal niat nak 2-3 minit je, Ya, tapi kita betul. tengok dah 2-3 jam Ustaz. Ya, 2-3 jam. Tak terasa. Tak terasa Ustaz. Baik. Dan seterusnya siapa lagi nak bagi contoh untuk perkara yang mensia-siakan solat? Sila angkat tangan. Okey, siapa tu? Syifa, silakan. An-naumu, tidur.
Tidur Ustaz? Tidur. Macam seorang tadi, awal-awal tadi. Nama apa tak? Macam kenal je Ustaz. Tidur tak jadi masalah sebab bila tidur ni ada juga hadis yang menyatakan bahawa orang yang tidur ni Allah Ta'ala angkat qalam, iaitu Allah Ta'ala tak tulis kerana tertidur. Tapi kalau tidur tanpa hak, itu jadi masalah lah. Jadi apa pun jangan sampai melampau kerjaan. Mana kata nak main bola ke nak main Facebook, yang penting jangan melampau Ustaz. Okey Ustaz. Ada tak Ustaz hadis tentang solat ni Ustaz? Ada. Hadis tentang solat ini yang mana yang kita nak lihat pada hari ini ialah hadis yang ada di depan kita ni. Tapi tak apa, sebelum tu kita minta pada murid-murid pada hari ini untuk sama-sama baca dengan Ustaz. Baca sama-sama baca dengan Ustaz. Bersedia ke semua? Okey, dah bersedia ke? Kalau dah bersedia tunjuk sikit. Dah bersedia begitu. Tunjuk sikit. Okey. Baik Ustaz. Mereka dah bersedia Ustaz. Silakan. An Abi Sa'id Al-Khudri yaqulu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yakunu khalfun min ba'di sittina sanatan adha'u as-salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayyan thumma yakunu khalfun yaqra'una al-qur'ana la ya'du taraqiyahum wa yaqra'ul qur'ana salasatun mu'minun wa munafiqun wa fajirun. Itu adalah hadis yang akan kita teroka pada hari ini. Bersama-sama dengan murid-murid kita pada hari ini, kita akan teroka hadis ini yang mana maksudnya adalah akan terjadi generasi yang akan datang setelah 60 tahun, selepas 60 tahun Nabi akan datang satu generasi, datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti syahwat, iaitu satu golongan yang akan melakukan kemungkaran dengan mengabaikan solat dan mengikuti syahwat. Maka mereka kelak akan tersesat. Kemudian akan terjadi generasi yang membaca Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka, dan pembaca Al-Quran ada 3 kelompok: mukmin, munafik dan fajir. Ini maksud pada hadis tersebut yang akan kita teroka hari ini bersama-sama dengan pelajar murid-murid yang ada di rumah. Ya, betul. Tadi kita dah dengar Ustaz bacakan matan hadis. Apa kata Ustaz kita dengar pula daripada murid-murid kita? Boleh ke Ustaz? Boleh. Okey, siapa yang nak baca semula hadis ini? Sila angkat tangan. Okey, siapa yang nak bantu Ustaz? Apa? Volunteer. Volunteer. Seorang. Siapa? Okey, Hakim, silakan. Ya, Hakim. Hakim ni memang Ustaz, dia memang orang hebat Ustaz. Ya. Okey, silakan Hakim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yakunu khalfun min ba'di sittina sanatan adha'u salata wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna khayyan summa yakunu khalfun yaqra'una al-Qur'an la ya'du tarakiyahum wa yaqra'ul Qur'an salasatun mu'min wa munafiqun wa fajir. Okey, baik. Jadi Ustaz, betul Ustaz Ya, betul. bacaannya? Betul. Okey, tepuk sikit untuk sahabat kita Hakim. Sokong sikit kawan kita. Okey, baik. Terima kasih Hakim. Dan Suzy bacakan hadis sebentar tadi. Silakan Ustaz. Okey. Seterusnya. Sebelum kita teruskan kepada segmen-segmen yang berikutnya, jadi Ustaz nak minta kepada murid untuk memadankan ma'anil kalimat. Sekarang kita teroka ma'anil kalimat. Seperti mana yang ada di depan Ustaz ni. Okey. Ada di bahagian sebelah kiri Ustaz. Khalfun, fasiqun, ghayyan. Jadi Ustaz nak pada pelajar, pada murid untuk memadankan. Memadankan manakah yang mana satukah adalah jawapan, adalah ma'anil kalimat bagi kalimah khalfun. Okey. Siapa yang nak bantu Ustaz? Sila angkat tangan. Untuk perkataan khalfun. Okey, Izzah. Silakan Izzah.
Khalfun al-aulad. Al-aulad. Khalfun al-aulad. Betul Ustaz? Betul. Okey, terbaik. Izzah. Maksud anak-anak satu generasi yang selepas tu. Okey. Dan yang kedua, seterusnya. Fasiqun. Okey, siapa yang nak bantu Ustaz untuk fasiqun? Okey, siapa tu? Idina. Okey, silakan. Fasikun huwa fajirun. Fasiqun wa fajirun. Mumtaz. Ya. Ahsanti ya Irdina. Iaitu satu golongan yang membaca Al-Quran tetapi adalah untuk dunianya saja. Mencari laba dunia. Sia-sia Ustaz Ya. Baik. Itu yang kedua, fasik. Yang ketiga Ustaz. Okey, siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Okey. Silakan Syahira. Apa jawapannya? Apa pasangannya? Ghayyan huwa husranan aw syarran. Ghayyan khusranan au syarran. Iaitu perkara yang merugikan dan perkara yang buruk. Okey, lengkaplah murid kita memadankan makna kalimat pada hari ini. Okey, betul Ustaz Ya, Okey, baik. Tepukan untuk diri sendiri. Apa tepuk ramai-ramai? Ya, betul Ustaz. Bila sebut juga tentang solat Ustaz, kita pun sebagai seorang Muslim duk tanya kak, kenapa kita sebagai seorang Muslim ni kena mendirikan solat Ustaz? Ya, betul. Kenapa ya? Betul. Kita nak tahu sebab juga kan, tujuan kita. Bagaimana Ustaz? Apa? Jadi kita tanya pelajar kita, murid kita, cantik. Apakah jawapannya? Okay, siapa yang boleh bagi jawapan? Kenapa? Limaza yajibu alaina an nuqimas solah. Diminta kepada murid kita untuk menjawab soalan tersebut. Kenapa diwajibkan kepada kita untuk mendirikan solat? Okey, Syifa duk angkat tangan tadi. Silakan Syifa. Apa jawapannya? Lianna hiya min arkanil Islam. Arkanil Islam. Termaktub di dalam rukun Islam. Ada satu hadis yang Nabi Muhammad SAW sebut, yang malaikat Jibril, hadis yang semua orang tahu, iaitu hadis dengan Jibril. Jibril datang jumpa Nabi, Jibril tanya Nabi, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Dan Nabi jawab di dalam hadis tersebut, Islam itu ada di dalamnya adalah mendirikan solat. Okey, sebab jadi jawapan yang pertama kerana rukun Islam. Rukun satu perkara ditinggalkan, maka hancurlah semua. Dia bukan macam matematik Ustaz Ya, 5 tolak 1 jadi 4. 5 tolak 1 kosong. Ya. Okey, baik, itu mungkin jawapan yang pertama. Ada lagi tak jawapan? Kenapa kita sebagai seorang Muslim kena dirikan solat? Siapa yang nak bagi untuk yang kedua ini? Sila angkat tangan. Okey, silakan siapa tu? Izzah. Apa jawapannya Izzah? Lianna as-salatu imaduddin. Man taraka salatan qad hazama ad-din. Sebab tiang agama Ustaz. Hebat murid-murid ni. Betul Ustaz Okey, ahsanti ya Izzah. Kerana solat itu adalah tiang agama. Sesiapa yang merosakkan tiang, maka dia meruntuhkan agama. Okey. Rumah mesti ada tiang. Betul Ustaz? Ya. Kalau tak ada tiang pelik benar Ustaz. Dia pelik. Itu bukan tiang, itu bukan rumah. Itu kubur. Itu kubur Ustaz Ya. Betul Ustaz. Sebab tu hari ni kita kena jaga solat ni. Sebab kata tadi yang pertama kata Syifa sebab rukun Islam. Yang kedua kata Izzah merupakan tiang agama. Sebab kata Ustaz kalau rumah tak ada tiang bukan rumah tapi kubur. Ya. Begitulah kehidupan kita Ustaz Ya, betul. Okey Ustaz. Saya tengok Ustaz macam-macam Ustaz. Ni ada laptop, ada bola Ustaz, ada apa ni, helikopter ni. Jadi ini adakah ini menunjukkan yang kalau kita main mensia-siakan solat kita Ustaz? Kalau seperti mana yang saya sebut tadi, jika kita bermain permainan-permainan ini bukan sekadar permainan, benda lain pun sama, memandu ke lagi bermain Facebook contoh dia, bermain dengan media-media sosial, bermain dengan perkara-perkara yang lain yang bukan permainan pun, berbual, melepak dan sebagainya. Tak boleh juga Ustaz? Tak boleh juga jika ia keterlaluan sehingga kita mengabaikan solat. Ya. Benda ini dalam Islam kita juga perlu mencari hiburan untuk menenangkan hati. Kita ada masa kita stres. Seperti mana sekarang zaman COVID-19 ni kita akan rasa bosan duduk di rumah, tak PKP, tak pergi mana, terkurung dalam rumah. Jadi apa benda yang kita buat?
kita bolehlah melayari laman-laman sosial, kita boleh main drone ke, main RC ke, helikopter RC ke, tak jadi masalah. Tetapi jangan sampai mengabaikan solat. Ya, Islam tu agama yang mudah Ustaz Ya, mudah. Kalau tak Tapi dapat, jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Itu sangat menarik Ustaz. Yalah, kadang-kadang kalau kita nak main bola tak boleh, kan stres pula. Ya, betul. Okey Hakim, anda suka main apa Hakim? Bola ke, badminton ke, takraw ke? Bermain bola. Bermain bola. Selalunya di posisi mana? Striker, tengah? Keeper. Keeper, okey. Keeper Ustaz, tengok. Ya. Kita punya pelajar Saya pun ni, duduk main murid bola. kita ni. Saya dulu main kat bola. Tapi saya jadi penonton bola. Penonton bola Ustaz. Tak apa Ustaz. Yang penting kita ada semangat. Ya. Bola tu Ustaz. Baik, Tetap jadi menyokong. kepada Hakim, main bola tak ada masalah. Tapi jangan sampai melampaui batas. Ya, Maghrib berhenti. Waktu maghrib masih lagi seronok nak bermain bola. Sebab apa? Time tu lah syaitan akan bantu untuk skor. Tiba-tiba hat-trick Ustaz. Ya, betul. 3 gol. Dalam 3-4 minit boleh skor. Sebab apa? Syaitan iblis yang membantu kita untuk melalaikan kita. Jadi kita dah sebagai umat Islam yang faham, yang beriman pada perkara rukun Islam ni, kita dah yang perlu untuk faham dah tu, dan kita janganlah mengabaikan solat. Okey Ustaz. Jadi jom kita jaga solat kita. Mudah-mudahan Allah jaga kehidupan kita. Baiklah. Banyak lagi yang kita ingin teroka bersama dengan Ustaz Baihaqi. Tapi sebelum tu Ustaz, kita rehat sekali lagi. Boleh Ustaz? Boleh. Okey. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, orang yang meninggalkan solat akan menghadapi sakaratul maut dalam keadaan yang cukup hina dan dahaga. Masa lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir dari Sekolah Menengah Agama Al-Falah Parit Tok Ngah Perak, dan juga bersama dalam talian murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Al-Falah Parit Tok Ngah Perak. Nak tanyalah murid-murid dalam talian kita, dah makan belum semua ni? Dah makan ke belum ni? Dah. Dah Okey, alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kita semua. Baik Ustaz, tadi pada permulaan penerokaan kita, saya terbacalah, terdengar yang Ustaz kata perkara yang mengabaikan solat dalam maksud hadis tersebut. Ya. Jadi ada tak Ustaz pandangan ulama tentang mafhum adha'us solah itu? Betul. Kita apa-apa pun kita perlu merujuk kepada apa pandangan ulama dalam menjelaskan kalimah adha'us solah. Adakah ia meninggalkan solat, mengabaikan solat, ataupun apa-apa sajalah menurut pandangan ulama. Kita tak boleh nak menghuraikan diri kita sendiri. Jadi kita minta pelajar untuk meneroka hari ini dan memberikan jawapan tentang apa yang dinyatakan oleh beberapa imam dan ulama di dalam membicarakan tentang kalimah adha'u. Jadi ustaz nak kepada murid pada hari ini untuk menyatakan apakah padanan kepada pendapat-pendapat mereka, antaranya Al-Auza'i, Masruq, Ibnu Mas'ud dan Muhammad bin Ka'b bin Al-Qurzi. Jadi murid-muridlah yang akan memadankan berdasarkan penerokaan mereka di dalam tajuk adha'u as-salah. Okey, siapa yang nak bantu Ustaz? Sila angkat tangan. Untuk ini, okey, siapa tu? Ildina Okey, silakan. Kita ambil dulu Al-Auza'i. Ya. Apakah Al-Auza'i. jawapannya? Apa kata Auza'i? Okey, siapa yang nak bantu Ustaz? Sila angkat tangan sekali lagi. Hakim, okey, silakan Hakim. Auza'i rahimahumullah. Innama adha'ul mawaqi' walau kana tarkan bikunni kafran. Al-Auza'i iaitu meninggalkan waktu solat. Itu antara yang pertama lah. Yang kedua pula Masruq. Okey, yang kedua jawapannya? Kita minta Okey, Syauqi. Syauqi. Silakan Syauqi.
Apakah padanannya? Jangan lupa onkan mic ya, Syauqi. Okey, baru dengar suara. Okey. Apa jawapannya, Syauqi? La yuhafizus salawatul khams. La yuhafizu salawatil khams. Okey, betul Tidak Ustaz? menjaga solat 5 waktu. Ni macam susunan dia macam sebaris je. Macam sama padan Ustaz Ya, sama padan. Tapi sebenarnya mereka pun tak tahu pun. Ya, betul. Mereka, bila mereka menerka, maka mereka tahu. Sama, tak apa. Okey, seterusnya. Yang ketiga Ustaz, Ibnu Mas'ud ni. Ibnu Mas'ud. Okey. Siapa yang nak jawab, sila angkat tangan. Okey, siapa tu? Syifa, silakan. Ibnu Mas'ud ida'atu awqatiha wa adamu al-qiyami bihuquqiha. Meninggalkan waktunya dan tiada mendirikan hak-haknya, iaitu hak-hak solat. Okey. Betul Ustaz? Ya, betul. Okey, terbaik. Dan terakhir, sudah pastinya tarkus solat bil kulliyah, iaitu meninggalkan solat secara keseluruhannya. Jadi kita betul Ustaz. Jadi itu pandangan daripada ini ulama pandangan Ustaz, daripada ulama-ulama yang berbeza-beza Ustaz. Jadi kesimpulannya apa dia? Meninggalkan solat. Okey, betul. Jadi orang yang mengabaikan solat ialah orang yang meninggalkan solat. Baik Ustaz, itu mafhum adhan solat. Bagaimana pula dengan hukum ni Ustaz? Hukum meninggalkan solat ini. Hukum. Ada orang kata kafir ke, tak kafir ke, Ustaz, bagaimana Ustaz? Jadi kita minta kepada pelajar untuk murid-murid kita Ustaz Okey. Murid-murid untuk menyatakan apakah yang dimasukkan dengan sebelum tu kita minta mereka untuk menjelaskan maksud wattaba'u asyahawati. Ya, betul. Apakah yang dimaksudkan dengan wattaba'u asyahawati? Kita Ustaz minta kepada Irdina untuk membacakan seperti mana yang ada di depan. Okey, silakan Irdina. Apakah mafhum itu? ittiba'i syahwat wa al-mazkuru amun fi ittiba'i kulli mushtaha yashghilu an zikrillah subhanahu wa ta'ala wa 'anis salah. Okey. Amun fi itba'i mustahiyun biyashghalu an zikrillah. Satu perkara yang menyeronokkan, yang membawa kepada jauh mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tadi kita sebut bukan sekadar permainan. Betul. Tapi semua perkara. Semua perkara yang melalaikan, yang membawa kita jauh daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teruskan bersama-sama dengan murid kita pada hari ini untuk mengetahui apakah yang diletakkan hukum. Apakah hukum meninggalkan solat? Kafir ke? Murtad ke? Betul. Syirik ke? Jadi kita minta pada pelajar, pada murid pada hari ini untuk meneroka dan memberikan jawapan kepada ustaz pada hari ini. Kita lihat kepada hukmun idha'atus solah. Ada masa hukum dia menjadi kafir dan murtad. Masa bila tu Ustaz? Okay. Dan ada masa dia menjadi dosa besar. Tapi pastinya, yang pastinya ialah dosa besar. Okey Ustaz. Yang pastinya dosa. Besar ke, kecil ke, yang pastinya adalah tetap dosa. Jadi ustaz nak kepada murid kita pada hari ini untuk memadankan yang mana satu dosa besar, yang mana satu sehingga menyebabkan kepada murtad. Okey, siapa yang nak bantu ustaz? Sila angkat tangan. Kita mulakan. Okey, Hakim. Kita mulakan dengan kufrun wartad. Ya. Silakan Hakim. Apa jawapannya? Min tarakiha jahudan wa istighfafan. Ya. Tarkuha juhudan wa istighfafan. Iaitu tinggalkan secara sengaja dan ambil perkara tersebut sebagai perkara yang amat mudah dan remeh. Ya. Dia tinggal sengaja tak boleh ustaz ya? Tinggal sengaja tak boleh. Kalau tinggal sengaja akan jatuh kepada sebab macam tadi ni dimaafkan. Kalau tertidur tak apalah ustaz, dimaafkan ya. Ya. Tapi ada lagi, satu lagi al-kabair, iaitu dosa besar. Ketika mana jadi dosa besar?
Siapa yang bantu Ustaz? Sila angkat tangan. Untuk yang kedua itu. Siapa? Yang Al-Kabair Ustaz Dosa besar. Al-Kabair. Ya. Mungkin Syauqi boleh bantu Ustaz? Apakah padanannya Syauqi? Silakan. Jangan lupa onkan suara. Ta'khirus salati an waqtiha amdan au tarkiha kaslan fahiya minal kabair. Al-Kabair ni, ta'khirus solat, melewatkan solat dan juga waktunya secara sengaja, amdan, secara sengaja dan kerana malas, kaslan. Malas Ya, malas. Jom solat. Malas nak solat. Dosa besar Ustaz Ya. Okey. Kita teruskan. Baik. Boleh Ustaz? Perlukan kita pada hari ini dengan mengetahui juga apakah hukum menuruti hawa nafsu. Ada dua persoalan pada hari ini. Menuruti hawa nafsu akan menyebabkan kepada meninggalkan solat, seronok bermain. Jadi dia seronok dengan seronok bermain, dia akan lupa daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat pula kepada apakah yang dihukumkan kepada orang yang menuruti hawa nafsu. Jadi kita minta pada pelajar pada hari ini untuk memberikan jawapan. Okay. Mungkin sengaja kot Ustaz susun sama. Jadi kita minta pada pelajar untuk menyatakan padanan pada hari ini. Hukum mengikuti hawa nafsu Hukum syahwat. menuruti hawa nafsu. Okey, baik, kita ada 3 di situ. Siapa yang nak bantu Ustaz? Sila angkat tangan. Hukum mengikuti hawa nafsu. Okey, siapa tu? Alia, silakan. Apa jawapannya Alia? Kufran au syirkan akbar. Nafyu wujudillah wa takzibu ar-rasul. Okey. Kufrun au syirkun akbar. Kafir ataupun syirik besar. Apa dia? Menafikan kewujudan Allah dan membohongi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seronok sangat dengan apa yang dia nak buat tu, sehingga dia sanggup untuk menafikan Allah Subhanahu taala dan juga membohongi akan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dosa besar. Okey. Syirik dan juga dosa besar. Syirik itu yang besar. Jadi kita teruskan pada yang Al-Kabair. Okey, Kabair Ustaz Betul Okey, Kabair. Siapa yang nak bantu Ustaz? Padankan. Okey, silakan. Siapa tu? Syifa. Syifa, sila. Kabiratun syurbul khamri wa zina. Al-Kabair, dosa besar, iaitu minum arak dan berzina. Benda yang memang menyeronokkan, tetapi dia membawa kepada perkara yang tidak baik. Dan Allah Ta'ala dah siap dah balasan kepada orang yang melakukan perkara-perkara ini. Apa dia? Contoh yang Rahman. Apa dia? Apa Ustaz? Allah Ta'ala turunkan bala dengan penyakit AIDS. Betul Ustaz. Ya. Sebab kata ramai hari ni kalau kita perasan Ustaz, dia punya kesan ataupun akibat je bila kita kaji balik sebab meninggalkan Ustaz zina, arak dan sebagainya. Mengamalkan zina dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala turunkan kepada dia penyakit AIDS. Na'udzubillah min zalik. Tak jauh Ustaz. Ya. Last. Yang terakhir. Saghirah. Menuruti hawa nafsu. Salah juga, tapi dia adalah dosa kecil. Betul. Apa dia? Contohnya. Mestilah yang ada di atas tu. Siapa yang nak bantu Ustaz untuk yang terakhir tu? Saghirah. Okey, silakan. Siapa tu? Izzah. Saghirah huwa an-nazar al-masir lisyahawat. Okey. Melihat perkara-perkara yang seksi. Perkara-perkara yang menyeronokkan. Seperti mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain ialah Nabi meminta kita untuk ghaddul basar, iaitu menundukkan pandangan. Sebab apa? Sebab memandang perkara-perkara yang menyeronokkan dan juga menaikkan nafsu itu juga adalah perkara yang dilarang. Walaupun ia hanya sekadar dosa kecil, tetapi tetap dilarang banyak-banyak kali, maka dia jadi dosa besar. Betul Ustaz. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit Ustaz Betul. Sebab kalau itu simpan duit tak apa, tapi kalau simpan dosa merana kita. Okey, baik. Jadi sebab itu Ustaz, kita ni kalau boleh
dosa kecil pun kita kena jaga. Ada orang kata tak apalah, dosa kecil, istighfar hilanglah, diampunkanlah dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak Ustaz kecil pun kita kena jaga, takut-takut lama-lama jadi besar. Jadi besar. Okey Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut yang kita ni kena solat awal waktu Ustaz. Kenapa Ustaz? Apa pentingnya solat di awal waktu ni Ustaz? Solat di awal waktu penting kenapa? Jadi Ustaz nak kepada murid kita untuk menyatakan kepada Ustaz berdasarkan pemahaman kamu dan juga pembelajaran kamu, apakah yang diletakkan kepentingan solat tersebut. Kenapa diletakkan solat itu amat penting. Jadi Ustaz minta kepada beberapa murid untuk menyatakan, sebutkan. Silakan, siapa yang nak bantu Ustaz? Sila angkat tangan. Untuk solat awal waktu, apakah kepentingannya? Okey, siapa tu? Syahira. Okey, Syahira. Silakan. Iqamatis solat fi mau'iduha wa waqtiha hiya min sifatil muttaqin. Betul Ustaz? Ya. Kerana kita sifat orang yang muttaqin, mukminin, satu sifat yang baik bagi orang yang bertakwa. Mana kata Ustaz? Solat awal waktu ni merupakan orang kata sifat orang yang bertakwa Ustaz. Ya, okey. Itu Syahira. Siapa lagi ada jawapan yang lain? Kenapakah kita kena solat awal waktu? Sila angkat tangan. Okey. Ildina, okey, silakan. Ahamiyatu ada'i salah wa waqtiha li'anna tarbiyatu lil muslim wa tahzibul akhlaq. Betul Ustaz? Ya, kerana bila kita solat di awal waktu ni, dia akan mendidik akhlak kita, iaitu menjadi orang yang menepati janji dan menepati masa. Ya, betul. Jadi akhlak yang baik, betul, yang Ustaz, akan dipupuk di dalam diri kita masing-masing. Betul Ustaz. Dan saya pun pengalaman saya Ustaz, bila kita solat awal waktu ni, kita punya masa rasa lama Ustaz. Ya. Kan? Rasa panjang, banyak masa. Hati rasa tenang. Hati pun rasa tenang. Tapi kalau kata dalam suasana jam sesak jalan raya ni, jadi mungkin agak menyukarkan. Tapi sebenarnya ada hadis lagi Nabi Muhammad SAW sebut, ada hadisnya bahawa diberikan kepada umatku 5 perkara, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Antara dia apa dia? Kita boleh solat di mana saja di atas muka bumi ini, jika tempat itu adalah bersih. Betul. Atas jalan raya boleh tak? Boleh. Janji bersih. Ya, suci, bukan bersih. Minta maaf, bukan bersih, tapi suci daripada najis. Betul. Kadang-kadang kalau kita tak sempat nak singgah masjid, boleh solat di mana-mana saja. Yang penting bersih, suci Ustaz. Okey Ustaz, yang ni saya nampak atas meja ni Ustaz. Ini apa Ustaz? Ini berkaitan kepentingan solat Ustaz pada waktunya yang disebut oleh murid-murid kita tadi. Tadi murid dah sebut dah tadi. Ya Ustaz. Mana mereka lebih memahami dan lebih bijak sebelum fokus, kita Ustaz. Kekal fokus. Ini yang kita nak. Jadi tepukkan untuk diri sendiri sikit. Okey. Baik Ustaz. Jadi banyak lagi yang kita ingin teroka bersama dengan Ustaz tentang solat ini. Kita rehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh. Okey. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, Allah SWT akan menyempitkan kubur sebagai azab kepada orang yang meninggalkan solat ketika di dalam kubur. Pergi bercuti ke Melaka, bertemu lagi dalam Teroka. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir dari Sekolah Menengah Agama Al-Falah Parit Tok Ngah Perak, dan juga murid-murid dalam talian kita dari Sekolah Menengah Agama Al-Falah Parit Tok Ngah Perak. Bagaimana setakat ni? Boleh kita teruskan lagi penerokaan kita? Murid-murid dalam talian, kalau boleh tunjuk sikit. Minta duit. Tunjuk sikit. Okey, masih lagi semangat. Ini yang kita nak Ustaz. Okey Ustaz, kita dah teroka tentang kepentingan solat awal waktu, kita dah teroka tentang hadis solat, hukum meninggalkan solat. Jadi Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung penerokaan. Apakah kesimpulan untuk penerokaan kita pada kali ini Ustaz? Jadi sebagai kesimpulan kepada penghujung program kita pada hari ini, segmen kita pada hari ini, sudah pastinya murid-murid kita yang berada di rumah
sudah dapat mengenal pasti dan memahami tentang hadis yang telah kita pelajari pada hari ini. Kerana apa? Kerana murid-murid sendiri yang telah meneroka hadis pada hari ini. Jadi sebagai penutup segmen yang terakhir ni, Ustaz nak minta kepada murid-murid kita untuk menyatakan apakah yang secara ringkas ataupun ulang balik mana-mana isi yang ada dalam yang telah kamu teroka pada hari ini, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan adha'u as-salah. Jadi Ustaz minta kepada murid kita pada hari ini, Ustaz nak minta kepada Hakim untuk menjawab. Okey, silakan Hakim. Apakah kesimpulannya? Adha'us salah, tarkus salah bil kulliyah. Adha'us salah adalah meninggalkan solat secara keseluruhan bil kulliyah. Jadi itu adalah apa yang dinyatakan, apa yang murid kita dapat pada hari ini. Jadi untuk pengajaran, last sekali, pengajaran daripada hadis yang kita belajar pada hari ini, apa yang kita dapat daripada penyampaian daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan adha'us salah wa taba'us syahawati. Jadi minta kepada murid kita pada hari ini untuk menyatakan masing-masing. Ustaz nak minta 3 orang. Ya. 3 orang untuk menyatakan pengajaran hadis pada hari ini. Jadi Ustaz minta pada murid pada hari ini untuk menyatakannya. Okey, siapa yang nak bantu Ustaz? Sila angkat tangan. Siapa yang... Okey, silakan Syauqi. Jangan lupa angkat suara. Al-hirsu ala ada'is salati awwali waqtiha. Okey. Betul Ustaz? Ya. Okey, terbaik. Ahsanta Syauqi. Yang seterusnya, kita minta yang kedua. Okey, yang kedua, silakan Irdina. Innal hawa'u yuaddi ila mukhalifati syariah. Okay, kita tengok jawapannya betul ke? Okey, betul Ustaz Ya. Ahsanti Irdina. Dan bonus. Selalunya bonus ni yang kita nak ni. Betul Ustaz. Salah seorang daripada kamu untuk menyatakan yang ketiga. Okey, yang ketiga, siapa yang nak bantu Ustaz? Okey, sila angkat tangan. Volunteer. Okey, Hakim. 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 Ustaz. Kalau kita kumpul Makkah, saya rasa tertinggi Hakim ni. Silakan Hakim. Ijtinabu mujalisati ahli ahwa. Okey, kita tengok jawapannya. Okey. Menghindarkan diri daripada majlis-majlis yang melarangkan, melalaikan, ikut hawa nafsu. Seperti apa? Majlis lepok-lepok. Lepok-lepok Ustaz. Majlis titi. Teh tarik. Teh tarik. Oh, itu pun antara perkara yang boleh minum, sisiul, tapi jangan sampai memudaratkan dan juga mengabaikan solat. Tak jadi masalah. Okey, baik Ustaz. Jadi banyak perkara sebenarnya yang orang kata walaupun dia baik, tetapi jikalau kata Ustaz tadi melampaui batas, maka dia akan jadi perkara yang sia-sia. Makan pun baik, tapi kalau makan sangat pun masalah juga. Betul Ustaz, macam makan Ustaz kan? Ya. Semua orang makan. Semua makan. Tapi kalau terlebih makan, jadilah penyakit. Na'udzubillah. Ya, betul. Jadi kita minta jauhlah akan perkara-perkara tersebut Ustaz. Okey Ustaz, mereka pun dah bagi kesimpulan. Jadi saya nak tanya dulu kepada murid-murid dalam talian, setakat ni ada tak yang tak faham, yang nak bertanya soalan kepada Ustaz? Silakan. Setakat ni ada yang tak faham atau okey? Ada yang nak tanya soalan tak? Sila angkat tangan. Semua boleh faham Kalau boleh tunjuk sikit, saya faham. Buat macam tu. Tak ada soalan Okey, baik. Baik. Jadi terima kasih kepada murid-murid kita yang fokus dalam penerokaan kita pada kali ini, dan mudah-mudahan apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita dapat kita hayati, kita amalkan dan kita sebarkan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir dari Sekolah Menengah Agama Al-Falah Parit Tok Ngah Perak, dan juga murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Al-Falah Parit Tok Ngah Perak, juga murid-murid yang menonton dari rumah. Baik Ustaz, apa kata Ustaz, kita akhiri penerokaan kita pada kali ini dengan lagu Ustaz. Nak dengar tak?
kami nyanyi lagu. Bukan senang ni Ustaz. Bukan senang Ini percuma Ustaz. Percuma. Selalu kena bayar ni. Okey, nak dengar Okey. Sediakan, nantikan. Ustaz dah sedia? Ya, sedia. Okey, jom. Kita tutup dengan lagu. Serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sunat pun ada bukan sebarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hatilah riang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hatilah riang. Lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Bekerja sehari-hari, Didik TV KPM